للنبي الكريم وآله وأصحاب الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wal muslimina bi ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Malam ni ayat berapa? Malam ni ayat berapa malam? Berapa? 14, 15, itu 13 kan? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Shadaqallahul azim. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Dan bila mereka berpaling kepada setan-setan mereka, mengatakan sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok. Allah akan membalas olok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terumbang-ambing dalam kesesatan mereka. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah, malam ini kita menyambung ayat yang ke-14 dan ke-15 suratul Al-Baqarah. Masih lagi menceritakan kepada kita tentang sifat-sifat orang yang munafik kepada Allah. Pada pertemuan kita dulu, kita telah memperbahaskan tentang di mana orang-orang munafik ini pada ayat yang ke-13. Wa idza qila lahum, dan dalam ayat dulu wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Tu ayat tu. Jadi pada malam ini Allah Taala menyebut di dalam ayat 14 15 ini ciri-ciri sifat orang munafik apabila dia bermuamalah. Bermuamalah. Muamalah macam mana? Satu, bila dia jumpa orang beriman. Nombor dua, bila dia jumpa orang-orang yang seakidah dengan dia, yang sependirian. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang gaya orang munafik, dia punya sifat. Bila jumpa dengan orang beriman, dia akan menyatakan keimanannya. Disebut dalam ayat ini, dikata wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Mana bila jumpa dengan orang beriman, dia akan kata beriman. Mana dia akan menzahirkan yang dia ini beriman secara mulut dia, secara percakapan dia. Kemudian ayat ini juga menyebutkan apabila dia jumpa dengan orang yang sependirian. Dalam ayat Quran ini disebut wa idza khalau ila syayatinihim, apabila mereka jumpa dengan setan-setan mereka. Ini bahasa dalam Quran. Saya tak ubah bahasa itu tuan-tuan boleh tengok dalam terjemahan. Dalam ayat itu, bila jumpa orang beriman, dia kata beriman. Tapi bila jumpa orang yang sependirian, Allah Ta'ala gunakan bahasa syayatin. Apabila mereka berjumpa dengan setan-setan mereka, qalu inna ma'akum. Bahasanya, aku dengan kamu sama je. Baik. Dekat sini yang kita nak kena faham, ada beberapa istilah yang disebut oleh Allah dalam Quran. Istilah pertama yang pernah saya sebut dulu, kalau orang beriman Allah panggil perkataan mukmin. Kalau orang yang tak beriman Allah panggil menggunakan perkataan kafir. Kalau orang itu kulitnya beriman, intinya kafir, dipanggil munafik. Itu dulu saya sebut tuan-tuan. Kalau orang beriman maka dia akan dipanggil mukmin. Kalau orang yang kafir, orang yang tidak beriman, dia akan dipanggil kafir. Kalau orang yang kulitnya beriman, intinya kafir, itu dipanggil munafik. Ataupun dalam bahasa Melayu yang dulu saya pernah sebut pada tuan-tuan, ialah talam dua muka, bunting dalam lipatan, udang sebalik batu, kan?
udang sebalik batu, musang berbulu, macam-macam lah istilah yang digunakan oleh orang Melayu nak menggambarkan sifat orang munafik. Tu. Jadi orang Melayu dia gunakan istilah-istilah itu kenapa? Dia nak menghuraikan tentang pribadi ciri orang munafik dengan bahasa lembut. Sebab orang Melayu ni dia kaya dengan gaya bahasa, kan? Dengan gaya apa orang kata apa kalau sebut musang berbulu ayam, bahasa apa dipanggil tuan-tuan? Peribahasa. Tu bahasa peribahasa lah, menggunakan peribahasa nak menerangkan kepada kita tentang ciri-ciri orang munafik. Banyaklah dia punya peribahasa dalam bahasa Melayu. Cumanya dalam Quran Allah gunakan bahasa direct, dia tak ada peribahasa, kan? Peribahasa ni boleh katakan bahasa sindiran, bahasa yang tak direct. Tapi dalam Quran dia guna bahasa direct. Mana dia tak ada takwil. Directnya macam mana? Quran kata tadi, bila jumpa orang beriman, maka dia kata beriman, tapi bila jumpa setan mereka. Kenapa dalam bahasa Quran menggunakan perkataan setan? Sedangkan kita tahu bahawa setan ni makhluk yang bukan manusia. Dia makhluk lain. Kejadian dia pun tak serupa dengan manusia. Tetapi orang munafik jumpa kawan dia dalam Quran menggunakan perkataan setan. Syaitan dalam bahasa Arab kita sebut setan, kan? Jadi dalam bahasa mudah setan ni ialah orang yang bu'dul anil hudah. Dalam bahasa huraian dia, iaitu orang yang jauh daripada petunjuk. Kira-kira bahasa setan bahasa Arab, bahasa Melayunya itu diterjemahkan Melayu, orang yang jauh daripada petunjuk. Jauh daripada petunjuk. Ataupun dalam bahasa lain juga meninggalkan petunjuk. Jadi oleh kerana orang munafik ini digelar dengan oleh Allah dengan perkataan setan, sebab orang munafik ini dia bukan tak pernah dengar petunjuk. Dia dengar Nabi, apa yang Nabi cakap dia dengar. Dia dengar ayat Quran yang turun kepada Nabi. Tetapi dia tak terima. Dia tak terima apa yang dibawa oleh Nabi. Sebab itulah disebut dia ni dipanggil setan. Setan. Macam kita tuan-tuan kan, kalau kita nasihat orang, orang tak nak dengar. Sekali nasihat tak nak dengar, 2 kali nasihat tak nak dengar, 3 kali nasihat sama juga. Lalah kita kata apa? Kau ni memang setan betul. Jadi percakapan biasa kita ni kan, percakapan biasa. Kau ni aku cakap dah banyak kali pun tak kerti bahasa betul, memang setan betul. Kan? Itu bahasa kita. Tapi Quran sendiri menyebutkan bahasa itu, setan itu. Digunakan perkataan tersebut. Dan kalau kita pun tengok sejarah setan itu sendiri, sejarah setan, dia bukan tak tahu tuan-tuan yang Allah Subhanahu Wa Taala dulu mula-mula bagaimana Adam AS dan Siti Hawa duduk dalam syurga. Dia kacau, dia goda sehingga menyebabkan Adam dan Hawa keluar daripada. Dan kalau tuan-tuan baca sejarah setan iblis ni, siapa asal mula dia? Kalau baca sejarah iblis setan ni, siapa asal mula dia? Ahli ibadat, malaikat tu. Bila melawan Allah Ta'ala, namanya pun Azazil. Itu kan. Jadi orang yang melawan Allah Ta'ala ni sebijilah memang macam syaitan. Itu mudahnya. Kita gunakan bahasa mudah, kan. Kadang-kadang kita bila marah, orang naik motor depan rumah kita, perang, kita kata setan mana pula, kan. Itu bahasa kita menggunakan demikian. Artinya kita selalu menggunakan ayat yang kalau jenis orang ni tak ikut law, tak ikut peraturan, tak ikut petunjuk, ni memang setan. Dan orang munafik, dia memang suka kawan dengan setan. Dan setan yang dimaksudkan dalam ayat ni bukanlah setan yang jadi daripada api itu, tetapi setan manusia. Maknanya dalam kalangan manusia ni, dia tak jadi macam setan asli tu yang dijadikan oleh Allah daripada api, tetapi dia berperangai setan. Ada jenis orang manusia tapi dia berperangai setan. Dia contoh gini tuan-tuan, selalu saya suka bagi contoh. Kalau orang ni contoh saya bila bagi,
Bila dia bangun pagi, dia bangunnya bang subuh. Bukan subuh-subuh. Dia bangunnya bang subuh. Bila dia bangun bang subuh, dia tak bangun subuh-subuh. Dulu tuan-tuan kalau ingat, saya punya kuliah, orang yang bangun subuh dengar bang baru bangun, telinganya tu dah kena kencing, setan. Sungguh kan? Ni kitab putih ni, kitab ni Muntakhib Al-Hadis. Dalam kitab ni ada hadis yang saya sebut tu. Ni kitab hitam ni kan? Saya memang dah tengok, dah baca tu. Jadi kalau tuan-tuan nak cari tu, cari kitab tu, suruh imam baca, kira-kira seminggu ulang-ulang hadis tu kan? Bangun bang je baru bangun, telinga kena kencing, setan kan? Tu cuba tuan-tuan bayang yang saya nak sebut. Kalau dah 5-60 tahun bangunnya memang bang subuh, agak-agak telinganya macam mana tuan-tuan? Agak-agak daplek tak daplek tu bahasa Jawa kata kan? Bang, kat sini kan orang Jawa dia kan. Jenis dah 50 tahun kena kencing setan. 50 tahun, bukan setahun dua. Kalau sekali pun tuan-tuan tidur bangun tadi tuan-tuan bang subuh, sekali tu bukan kena kencing setan, cucu tuan-tuan kencingkan, memang marahnya. Macam bang kan? Tidur cucu kencingkan, agak-agak marah tak? Macam cikgu tidur pagi, cucu kencingkan, telinga marah tak? Kom marah, memang penampar sampai kan. Cucu tak cucu, telinga sendiri kena kencingkan, betul tak? Itu sekali. Ni kalau dah bangun tu sebelum dah bang subuh baru bangun 50 tahun, agak-agak macam mana tuan-tuan fikir? Itu yang kadang-kadang minta maaf cerita tuan-tuan, bila diberi nasihat mantul balik. Itu yang orang Jawa kata daplek. Payah. Sungguh tuan-tuan. Cuba tuan-tuan kalau kita duk tengok orang, kadang-kadang dia belajar, dia sekolah, dia pergi sekolah menengah, dia pergi universiti, tapi bila dah tua tuan-tuan, ditegur tak boleh nak terima, payah nak terima. Orang Jawa kata daplek, banggel, ataupun Melayu kata apa? Melayu kata apa? Degil, kerah kepala kan? Tuan-tuan cuba tanya cara hidup dia. Tuan-tuan cuba tanya cara hidup sebelum masa 50 tahun sebelumnya, cara hidup dia. Sebab mengikut di dalam hadis Nabi SAW, ni contoh dalam hadis Nabi. Saya pun pernah sebut, cuma nak ulang balik bagi ingat. Kadang-kadang tuan-tuan kita ulangan tu ilmu jadi ilmu, tapi amal belum tentu lagi. Amal belum tentu. Dengar tapi nak amal. Apa dia kata Nabi? Bila sebelum pagi ni, sebelum bang subuh, orang Islam dia punya bangun mesti sebelum bang subuh. Orang Islam itu mesti bangun sebelum bang subuh. Ni cerita pasal apa tuan-tuan? Tadi ayat ni cerita setan tu. Serupa tak kita ni hidup dengan gaya dia ataupun kita gaya Nabi? Sebab mengikut dalam hadis Nabi, dalam kitab Sahih Adabul Al-Islamiyah, orang Islam dia kena bangun sebelum subuh. Kenapa? Sebelum subuh tu dia kena buat 3 perkara. 3 perkara tu. Kenapa tuan-tuan 3 perkara tu? Sebab dulu saya pernah sebut, ketika tidurnya seorang Islam, setan datang bawa rantai, ikat tengkuk dia 3 rantai. Ikat tengkuk dia 3 rantai. Dan 3 rantai ini kena buka sebelum bang subuh. Ikut hadis Nabi SAW, sebelum bang subuh. Tu tuan itu yang kita kena faham betul-betul. Ada hari tu tuan-tuan saya buat kuliah dekat apa? Dekat Sengarang dekat Batu Pat. Dia cakap dengan saya gini tuan-tuan, saya ustaz baru hari ni dengar apa yang ustaz cakap. Tuan-tuan, kalau kata bunyi baru hari ni tu, agak-agak sebelum ni amal atau tidak? Dia baru dengar hari ni kata. Bayangkan. Baru dengar hari ni. Amal ke tak amal? Memang confirm tak amal. Baik, saya bacakan hadis dia tuan-tuan dalam bahasa Arab dia yang menyebutkan bahawa kita sebelum tidur tu, bunyi hadis dia macam ni. Dia kata gini, hadis dalam hadis Bukhari Muslim, hadis daripada Abi Hurairah, Nabi kata apa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum. Dia kata syaitan tu akan ikat dekat tengkuk kepala kamu.
idza huwa nama, ketiga bila? Masa kamu tidur. Kita tidur ni, syaitan ikat 3 rantai tengkuk dia. Dia kata apa? Salasa uqadin, 3 kali ikatan. Dia kata yatribu kullu uqdatin alaika lailatun tawil, maka dengan apa tu rantai itulah dipukulnya kamu itu sepanjang malam. Sepanjang malam dengan rantai itu. Farqud fa in istaiqadha, tatkala kamu bangun saja, fa dzakarallah, maka kamu ingat Allah, in halat uqdah, putus satu. Tuan-tuan, dalam hadis ni kata bangun ingat Allah, putus satu rantai itu. Walaupun tuan-tuan ada taekwondo, tak boleh putus kalau dengan taekwondo, tuan-tuan. Kan? Bang, dia kata ingat Allah. Cikgu, ingat Allah tu maksudnya apa? Dia kata bangun ingat Allah, putus satu rantai. Tu, apa dia? Ingat apa tu? Apa dia? Doa. Macam mana bunyi doanya, cikgu? Doa ni, doa bila ni? Ni doa celik mata dia panggil. Macam mana bunyi dia? Macam bang bunyi dia? Macam? Cikgu, lupa. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Cikgu tu bunyi macam tak bunyi tu, macam tak pernah buat. Tuan-tuan, saya cakap tu terang tuan, ini adab yang Nabi tunjuk, artinya adab sebagai seorang Islam, bukan nak kata tu dia. Dan dia sebut apa tu, bila kita baca doa tu simple je, putus satu rantai. Kemudian dia kata apa lagi? Dia kata fa in tawadda in halat uqdatun. Yang kedua, bila dia ambil sembahyang, putus yang kedua. Wa in shalla in halat uqdatun, bila dia sembahyang 2 rakaat, mana sembahyang malam, putus. Dia punya yang ketiga. Maka kata Nabi, fa asbahana syaitan. Maka kalau dia buat macam tu, bangun paginya, waktu pagi nasyid, dia dalam keadaan cergas, dalam keadaan tak stres, dalam keadaan tenang. Nasyitan tiban nafs. Tiban nafs ini jiwa rasa tenang. Tu kata Nabi. Bukan saya kata, tuan-tuan. Kemudian dia kata apa? Wa illa, kalau tidak, maknanya bangun tu tak ada doa, tak ada wuduk, tidak ada semayang. Dia kata apa kat sini? Asbah khabisan nafs. Bangun pagi tu dalam keadaan jiwa tak tenang, stres kan. Kemudian wakaslan, dalam keadaan malas. Ini benda yang disebutkan oleh Nabi. Kalau tidak apa, tuan-tuan, artinya kita tadi bila tak buat, ikatan syaitan tadi tu tak terlucut. Bila tak terlucut, tuan-tuan, siapa pegang tengkuk kita? Siapa pegang tengkuk kita? Mestilah syaitan kan, pagi tu, sepanjang pagi, sebab rantai tak lucut. Maknanya, tuan-tuan, cuba bayang kalau 5-60 tahun, agak-agak tuan-tuan ke tengkuk tu, berapa dah rantainya dah? Cuba fikir balik kan. Artinya kalau dah 5-60 tahun, tuan-tuan, tak buat macam tu, main biasa je, tak bunyi kesetanan ke, tuan-tuan? Nak tanya gitu kan? Kan bunyi ke dah 5-60. Itu cerita pasal sebelum tidur. Itu belum cerita pasal masuk jamban, belum cerita pasal masuk bilik air, belum cerita pasal masuk bilik tidur, belum cerita pasal pegang orang. Saya kan dulu buat misal, tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi pasar, pegang tangan orang rumah pergi pasar kan, tengah pegang-pegang tu, tangan sebelah kiri dia tu ada orang lain pegang kan. Cikgu rasa macam mana, cikgu? Jalan dengan rumah, pegang tangan sebelah tu ada orang lain pegang, agak-agak rasa macam mana? Penampar lah, memang penampar. Kalaupun sebelah tangan tu kita, contoh cikgu, sebelah tu tangan Pak Imam tak Pak Imam, kena penampar kalau pegang bini dia. Tak ada, contoh je, tuan-tuan, contoh kan. Memang kita mesti marah. Habis dalam hadis Nabi kata, kita duduk dalam bilik kita, bilik tidur kita nak ngadap orang rumah ni, ngadap orang rumah. Dalam hadis Nabi kata, kalau kita tak baca doa, siapa dulu ngadap dia? Syaitan dulu kan. Syaitan dulu terkam dia. Kalau betul-betul, tuan-tuan, tadi kita jalan kat luar rumah, kita pegang tangan kita sebelah tu ada orang lain, kita marah, ni syaitan terkam bini kita. Agak-agak kita marah ke tidak? Kan, cikgu? Dua bini cikgu. Kan? Ni contoh yang disebutkan oleh Nabi. Sebab itu, tuan-tuan, kita hidup ni, kalau tak betul-betul ikut adat Islam, jadi kesetanan. Sungguh, tuan-tuan. Kalau kita tanya balik, masuk jamban tu baca doa tu kenapa?
Sebab dalam jamban tu ada setan. Kita tidur baca doa tidur tu kenapa? Sebab dalam bilik ada setan tu. Kalau kita tak baca, dialah yang berpeluang kita. Kita masak nasi, kita kena baca doa. Kenapa? Sebab bila tak baca doa, ngadap siapa? Setan juga. Setan. Jadi artinya tuan-tuan, dalam rumah kita tu ada setan tak? Adalah dia. Jadi kalau kita tuan-tuan doanya tak baca, agak-agak kita ni kawan dengan siapa? Rumah tu. Kan? Bini lupa doa, suami lupa doa, anak tak reti doa. Rumah manusia ke rumah setan? Itu jawab dia. Resolusinya. Tu kan. Sebab itu dalam hadis ni dia menyifatkan orang yang tak ikut gaya Nabi, orang yang tak ikut Islam, kalau dia punya pendirian munafik dipanggil setan. Wa idza khalau ila syayatinihim, mereka pergi jumpa setan-setan mereka. Itu tuan-tuan. Jadi hidup kita ni ada cara hidup dia. Dia tak serupa dengan cara orang-orang orang kata orang yang tak Islam. Kita orang Islam dia ada cara hidup dia. Sebab tuan-tuan, kita kena tengok setan dulu hidup, dia dah buat janji dengan Allah. Selalu saya sebut, dia dah buat janji dengan Allah. Dia buat kerja jahat dan kerjanya tu dah diisytihar dalam Quran. Kerjanya memang nak nyesatkan anak Adam. Tu dah memang diberi izin oleh Allah Taala. Dah memang kita tahu pun. Kita tahu. Jadi bila kita tahu tuan-tuan, kita tak bawa senjata nak berdepan dengan dia, agak-agak macam mana tuan-tuan? Tu dia. Kan? Tak kesetanan tu. Kan? Tu dia. Pening tuan-tuan. Saya nak sebut gini tuan-tuan. Pagi tadi ada satu orang cikgu datang kat madrasah saya. Dia nak masukkan anak dia. Anak dia dah habis tapi nak ambil syahadah. Jadi saya kata boleh. Semasa nak balik tu dia cerita dengan saya. Dia kata, Ustaz, saya nak Ustaz tengok nanti anak saya ni kenapa sepanjang dulu sebelum ni saya pergi hantar dia belajar dan 2 madrasah dia pergi masuk. Dia orang Muar tuan-tuan. Kenapa? Saya pernah dimasukkan madrasah, sebulan dia tak boleh kencing. Sebulan tak boleh kencing. Ini cerita tuan-tuan hidup kita. Kan kencing ni adalah merupakan adat kebiasaan kita. Makan minum berak kencing, makan minum berak kencing. Ni dia hantar anak dia sebulan tak kencing. Jadi saya pun bawa pergi ke hospital cek kod ada masalah apa. Doktor kata air kencing okey, buah pinggang okey, tapi tak boleh kencing. Minum boleh, kencing tak boleh 1 bulan. Agak-agak mam kalau sebulan tak kencing agak-agak macam mana? Kita ni tuan-tuan malam pergi minum air batu, nanti tengok pukul 1 pukul 2 kan. Kalau pesen macam Pak Imam memang bangun tengah malam, confirm bangun 2-3 confirm bangun kan. Ni budak kan, dia tak boleh kencing sebulan. Bila doktor kata okey, dia bawa balik, pergi jumpalah perawatan lain pun tak settle. Bapak dia cerita dengan saya, siap hari-hari ni diurut bacakan ruqyah, tak apa-apa. Tu. Lepas tu mak dia pun kata, kau pergilah masjid hari Jumaat ni, kod kat masjid ni kau doa minta dengan Allah Taala kau boleh kencing. Kan? Tu. Jadi dia pun pergi masjid, sampai masjid doa, nak keluar tu orang tua tahan. Kau ni muka kenapa macam tak kencing? Tu. Bunyi pula itu. Dia biasa muka boleh kencing tak kencing ni lain tuan-tuan. Kan? Lagi muka ngencingkan orang lagi lain. Tu. Kan muka tak boleh kencing, itu lain. Kalau mengencingkan orang lagilah lain. Jadi tuan-tuan, bila dia pergi ke masjid tu, yang ada satu orang tua ni pun tua, dia duduk, dipicitkan bahagian biasalah refleksologi, bahagian saraf pun dikencing. Lepas tu dia kata boleh kencing. Lepas tu boleh kencing. Dah boleh tu okey lah. Selepas pada tu kena lagi sebulan tak boleh kencing. Sebulan tak boleh kencing. Jadi saya tanya dengan bapak dia, ada tak ciri-ciri hidupnya masa hidup ni, masa kecil-kecil, ada kalau sesuatu kadang perangai pelik dia. Baru terbuka. Kan? Perangai pelik apa? Ustaz dia ni ada masa-masanya kadang-kadang
dia akan menggayakan dirinya sebiji macam harimau. Dalam keadaan dia tak sedar, mesti dia akan gayakan tu. Bila dah buka macam tu, saya tanya, cikgu, keturunan macam mana? Saya nak tanya tu kan, keturunan macam mana? Mulalah satu keluar. Jadi dia punya resolusinya apa? Bila orang ni tadi cerita kawan dengan setan, lama-lama jadi apa tuan-tuan? Menyetan lah. Dia takkan jadilah setan sebab dia manusia, tetap manusia. Dia takkan berubah sampai bila pun, asal kejadian dia takkan berubah. Tetapi perangai dia tu akan berubah. Dia akan menyetan jadi dia. Tu perangai dia akan berubah. Dan bila perangai dia akan berubah, dalam Quran kata ayat 36 surah Az-Zukhruf, wa may ya'su an zikrir rahmani nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin. Siapa-siapa yang hidup tak ikut apa yang dipandukan oleh Allah, kami jadikan setan pada dia, sehingga setan ini fahuwa lahu qarin, goda dia jadi macam kawan. Tu Quran kata ayat 36 surah Az-Zukhruf. Artinya apa? Manusia itu jadi digoda oleh setan jadi kawan. Tuan-tuan, kalau manusia itu kawannya dengan setan, agak-agak jadi apa? Dia menyetan. Tak gitu tuan-tuan? Nah, contohlah ni tuan-tuan, orang dulu-dulu mana ada JCB kan? Lagi apa tu? Tadano tu kan, yang tolak pokok apa semua tu, mana ada tuan-tuan orang dulu kan? JCB tak ada. Tapi tulang pak kerat boleh settlekan kebun 10-20 ekar. Mana tu tuan-tuan? Agak-agak pakai apa tuan-tuan? Tu tuan-tuan, kita pelik-pelik tu, pelik-pelik. Tu pelik. Ni pelik tuan-tuan, bukan pelik apa. Quran dah kata kalau memang hidupnya kawannya dengan setan, memanglah akhirnya menyetan. Memang itu, dia akan jadi begitu. Sebab itulah tuan-tuan, kenapa Nabi SAW tunjukkan cara hidup untuk supaya kita tidak berkawan dengan setan. Tuan-tuan, setan tu nak berkawan dengan kita tu, dia taat perintah Allah, Allah yang suruh. Bukan dia nak sendiri-sendiri aja. Dia memang dah kerja, dia memang mengerjakan, tapi Allah telah mencabar dia. Dalam juzuk 15 Allah Taala sebut surah Isra, Allah kata apa? Wastafziz man istata'ta minhum bisautik. Allah kata, setan, kalau kau betul kau ni kuat, kalau kau ni hebat, kau apa buat? Kalau kau kuat, kau pergi goda. Wastafziz, kau goda manusia itu bisautik. Nombor 1, gunakan suaramu. Allah suruh tu, Allah cabar setan, kalau betul kau ni hebat, kau pergi goda manusia, pertama sekali dengan suaramu. Allah suruh tu, wastahzi bisautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilik. Kemudian engkau seranglah hamba-Ku itu dengan tentera berkuda ataupun jalan kaki. Itu dalam Quran kata. Artinya setan dia ada tentera yang pakai kuda dan tentera berjalan kaki. Itu ada dalam Quran kata. Tuan-tuan jangan main-main tuan-tuan. Sebab tu dulu masa perang Badar, setan tu bantu tentera musyrikin naik kuda. Allah turunkan malaikat bantu tentera Islam naik kuda. Pun sama. Dalam Quran ada ayat dia. Jadi maknanya setan dia suruh lawan dengan Islam, dengan manusia ni, gunakan tentera berkuda dan tentera jalan kaki. Kemudian Allah kata wasyarikhum fil amwali wal aulad. Allah kata, setan, aku cabar kamu bersyarikat. Wasyarik itu makna bersyarikat, berkongsi bersama-sama dengan apa? Dengan harta-harta manusia itu, kamu duduk kat situ, dan dengan anak-anak mereka. Maknanya Allah Ta'ala beritahu setan, kalau nak goda, silakan goda. Orang kaya ada, orang miskin ada. Kepada anak dia pun goda sekali. Itu perintah daripada Allah. Wa'idhum, dan Allah kata, kau beri janji-janji. Janji-janji kepada hamba-hambaku. Wa ma ya'budu illa ghurura, dan tak ada satu janji pun daripada syaitan, semua bohong. Tak ada yang betul. Itu kerja syaitan. Artinya tuan-tuan, syaitan buat kerja tak buat kerja? Syaitan buat kerja tuan-tuan, buat kerja. Oh, gunakan suara.
Tuan-tuan, dalam Quran ada ayat lain, wasyu'ara'u yattabi'humul ghawun. Para penyair dan penyanyi itu pengikut dia itu al-ghawun. Ghawun tu sebiji meloncat-meloncat macam buruk. Itu dalam ayat lain. Artinya apa? Setan akan gunakan pujuk rayu dia, suara dia. Suara macam mana? Tu wasyu'ara, penyanyi. Bang, hak penyanyi. Tuan-tuan, penyanyi, tuan-tuan tengok Billie Eilish itu datang. Bang, tengok tak Billie Eilish datang itu? Tengok. Haji tengok je. Tengok juga. Billie Eilish datang Malaysia. Orang macam beruk berjoget. Quran kata gitu. Suara memperdayakan. Suara memperdaya. Itu dia. Kita tak pergi tapi tumpang tengok dekat YouTube. Kan? Ya. Jadi artinya tuan-tuan, syaitan dia akan guna tu, suara dia akan guna. Dan dia pujuk ni tuan-tuan kena ingat, bukan sekadar penyanyi. Kadang-kadang tuan-tuan, orang kuat ibadat dia gunakan bini dia. Kan? Pak Imam kuat pergi masjid. Macam mana nak bagi Pak Imam tak pergi masjid, dia jumpa dengan bini Pak Imam. Itu contoh. Dia pujuk bang. Hari ni aku seorang je ke rumah ni. Tak ada kawan. Kalau abang pergi lagi saya takut ni. Ni hujan lebat. Kan? Pak Imam dia pergi pujuk gitu. Agak-agak Pak Imam pergi tak pergi. Itu contoh contoh saja. Tu saya bagi contoh. Serupa dengan yang lain, Bapak Bilal ke makmum ke cikgu ke siapa, sama je. Itu semua contoh je. Dia begitu tuan-tuan, dia akan pujuk. Kita ni pula jenis belajar banyak. Kan, belajar banyak. Bila belajar banyak, guna hujah, bukan untuk beramal, untuk menutup alasan, bagi alasan. Kan? Nak pergi masjid ke tidak Kan? Hujan lebat ni. Nak pergi masjid ke tidak? Bini tweet sikit je lah bang. Kan sembahyang fardu ni bukan sembahyang Jumaat, bukan fardu, kan sunat fardu kifayah. Kalau dah ada orang kat masjid tu, abang tak payah pergi pun tak apa. Agak-agak tuan-tuan, imam pergi dah. Hujah bini bagi tu, hujah tu 100% tepat dengan hukum fiqh. Usul fiqhnya tepat. Kan? Benda sunat ada orang buat, jadi yang tak pergi lepas kan. Kalau fardu kifayah lagi pula ada orang buat, yang lain tak payah. Sebab buat sembahyang berjamaah ni tuan-tuan ada beberapa jenis hukum, ada sunat muakkad, ada fardu kifayah. Jadi ada orang lain buat, yang lain tak payah. Kena yang cakap bini Pak Imam, bang tak payahlah bang, abang tak pergi pun ada jiran sebelah masjid tu pergi, jadi terlepas dosa bang. Kan? Sebab fardu kifayah, abang tak datang, tak payah, dapat pahala juga. Agak-agak tepat tuan-tuan dia punya hujah dia. Tepat. Bila tepat tuan-tuan, agak-agak kalau tanya Pak Imam nak jawab macam mana? Kan? Kalau cikgu macam mana cikgu? Bini tanya macam tu, nak jawabnya macam mana? Apa dia? Dia pakai ilmu tuan-tuan, kita kena jawab pakai ilmu. Kan? Dia pakai ilmu. Dia ada ilmu, cakap dia tu betul. Kan? Kena jawab tu tuan-tuan. Jawab. Ada jawapan dia. Sebab hujan lebat tuan-tuan, kita kena ada husnuzon. Artinya macam mana? Kalau aku ni yang biasa datang tak datang, janganlah nak ngarap orang yang tak datang. Faham? Kalau kita yang biasa datang tu tak datang, kalau orang yang memang tak datang, confirm tak datang, jawabnya mudah. Abang kena pergi. Kalau tak ada orang, engkau pun dosa. Faham? Abang kena pergi. Kalau tak pergi, tengok-tengok memang tak ada orang, engkau pun tanggung dosa. Faham tak? Sebab dalam kitab Durratun Nasib ni disebutkan, mana-mana masjid satu kalang kampung dia tak mendirikan sembahyang berjamaah, bukan sembahyang Jumaat, sembahyang berjamaah, maka pihak pemerintah wajib perintah orang kampung tu pergi sembahyang berjamaah. Tu dalam kitab Durratun Nasib sebut tuan. Walaupun memang dibahaskan kalau ikut sembahyang berjamaah ni, ada yang kata sunat, ada yang kata sunat muakkad, ada yang kata wajib, memang ada perbahasan dia. Jadi artinya apa? Tuntutan tu. Tuntutan.
Dan sembahyang berjamaah ni yang kita duk datang pergi ni tuan-tuan, apa dikatakan oleh Nabi? Dia kata ma min salasin mi fi badwin wala qaryatin la tuqam fil jamaah istahwaza alimu syaitan. Tak ada mana-mana 3 orang dalam sebuah kampung ataupun sebuah dusun yang tak mendirikan sembahyang jemaah, istahwaza alimu syaitan, dikeraskan hati mereka oleh syaitan. Maknanya tuan-tuan, mendirikan sembahyang berjemaah itu dia punya power mampunya ialah mendindingi atau mencegah kita daripada gangguan syaitan. Tapi kalau sekampung tak ada tuan-tuan buat macam tu, artinya syaitan senang kacau. Nah, itu dia. Sebab tu dalam hadis, dalam ayat Quran yang kita bincangkan, ciri-ciri orang munafik ni, dia sebiji perangainya serupa dengan syaitan. Sama. Sebiji. Tu tuan-tuan. Cumanya dia tu bukan asal kejadian syaitan. Itu je, bukan asal kejadian syaitan. Tetapi Nabi SAW menyebutkan, nak tahu orang yang ciri-ciri munafik ni, dia mesti ada salah satu daripada 3. Salah satu man kunna fihi, dia kata ada 3 perkara ni, siapa ada padanya itu alamatul munafik, dia jadi alamat orang munafik. Satu, biasa kita dengar ialah idza hadatsa kadzaba, cakap membohong. Orang munafik ni dia kuat membohong. Tu tuan-tuan, tu kena jaga-jaga tu. Tu prinsip orang munafik, ciri-ciri dia yang disebutkan oleh Nabi SAW, cakap bohong. Sebab tu kalau jumpa orang munafik ni tuan-tuan, memang kaki lipat. Tu senang cerita, kaki lipat, kaki pusing tu memang orang munafik. Tu. Bagi orang Islam dia tak begitu. Jadi justru itu Nabi SAW memberi peringatan, jaga-jaga dengan orang munafik ni. Kena jaga-jaga. Kenapa? Sebab dalam Quran menyebutkan kalau dibuat satu perbandingan antara orang munafik dengan orang Yahudi, lebih teruk lagi orang Yahudi, lebih teruk lagi orang munafik. Kalau dibuat perbandingan antara munafik dengan Yahudi, lebih teruk. Tuan-tuan tengok orang Yahudi hari ini, dia bunuhnya orang Islam. Dengan kekuatan yang ada, dia bunuh orang Islam. Dia macam-macam dia buat kepada orang Islam. Maka kita kata orang Yahudi itu memang kejam, zalim. Tetapi kalau dibandingkan Yahudi dengan munafik, lebih teruk lagi orang munafik. Lebih teruk. Kenapa? Orang Yahudi dia punya jahatnya nampak. Dia jahat, dia zalim nampak, dia buat depan. Tetapi orang munafik dia buat jahat sembunyi, talang dua muka. Kadang-kadang semayang duduk belah sab depan. Tapi munafik. Bukan sini tuan-tuan, tempat lain. Duduk sab depan tapi munafik. Quran sendiri mengatakan bahawa orang munafik ni dengan orang kafir duduk satu tempat. Innallaha jami'ul munafiqin wal kafirina fi jahannam jami'a. Ayat 140 surah An-Nisa ayat 5. Sungguhnya orang munafik itu dia duduk dengan orang kafir satu tempat di hari akhirat dalam neraka. Walaupun dekat dunia dia duduk lain taman, dia duduk lain rumah, dia duduk lain bumbung, tetapi hari akhirat duduk satu tempat. Na'udzubillahi min dzalik. Sebab tu kita sebagai orang Islam, dia kena ikhlas betul kerana Allah Ta'ala. Dia tak boleh bersikap salam dua muka, tak boleh sikap junting dalam lipatan, tak boleh bersikap udang sebalik batu. Tak, dia kena jelas imannya. Dia kena jelas, cakapnya kena jelas. Okey, 2, kata Nabi, idza tumina khana, bila diberikan amanah memang khianat. Ni jenis orang munafik. Akhir zaman tuan-tuan jumpa jenis macam ni cukup banyak. Beri amanah khianat. Nombor 3 disebutkan dalam idza wa'ada akhlafa, bila berjanji mungkir. Yang ini tuan-tuan syarah dia janji mungkir ke amanah khianat. Yang ini saya tak syarahkan pun tuan-tuan boleh faham. Kan? Medsos masing-masing ada kat tangan. Macam mana jenis kaki bohong, macam mana jenis kaki tak khianat, macam mana jenis kaki menyalahi janji. Kan? Janji melambung sampai masa tak jadi. Tak gitu tuan-tuan. Janji melambung bukan main, tapi bila sampai masa tak jadi itu. Syarah dia macam mana tuan-tuan tengok kat medsos sedilah, kat TikTok tu banyak. Kan? Orang pandai cakap, lepas tu kaki bohong, kaki kencing, memang pandai. Kan? Kaki bohong, kaki tak amanah, memang pandai. Ni zaman akhir. Zaman akhir. Dan tuan-tuan kena ingat, dalam zaman akhir ni pula, jenis kaki bohong ni bukan orang biasa-biasa.
Hakim bohong ni bukan orang biasa. Siapa dia? Orang besar-besar, orang yang ada jawatan, orang ada pengaruh. Hakim bohong. Itu zaman akhir itu janji daripada Nabi, tuan-tuan. Dan perkara itu tidak akan habis sehinggalah nuzulul Mahdi, sehinggalah nuzulul Isa. Turun Nabi Isa, dibaiat Imam Mahdi, sampai macam tu, tuan-tuan. Punyalah jenis kaki bohong banyak. Tu. Nak cari orang yang amanah payah. Nak cari orang amanah payah. Tapi kaki bohong. Dia mudah nak faham ginilah, tuan-tuan. Saya bagi contoh. Kita ni biasa kalau nak pilih menantu. Ni kaedah dalam Islam. Quran, Nabi kata kalau nak pilih menantu ni tanya agamanya dulu. Jangan tanya yang lain. Tetapi kebanyakan orang ni bila nak bermenantu, dia tanya kau kerja apa. Betul cikgu? Macam cikgu? Betul tak? Biasanya kalau orang Minang anak kita, dia akan tanya kau ni kerja apa. Dia tanya tu. Dia akan tanya tu, dia tak tanya kau semayang boleh jaga tak? Bab agama tahu atau tidak? Baca Quran tahu atau tidak? Yang ini, tuan-tuan, jarang orang tanya. Bukan tak ada, tapi jarang orang tanya kau kerja apa. Sebab kenapa? Otak kita punya faham. Kenapa? Sebab dia kata kalau kerja tak ada nanti nak makan, bagi makan anak macam mana. Itu biasa. Sampai main kat TikTok, tuan-tuan, pelakon untuk beritahu orang macam tu. Jadi tuan-tuan kena faham. Tuan-tuan tengok ni contoh. Allah Ta'ala sebelum Quran, wa'mur ahlaka bis-salati was-sabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuqu. Allah kata apa? Kau suruh anak kamu sembahyang dan ahli keluarga kamu sembahyang dan kamu kena sabar dalam melaksanakan sembahyang. Aku, kata Allah, tak akan minta kamu rezeki, bahkan aku yang beri rezeki. Tuan-tuan tengok dalam juzuk 16 di surah Toha mengatakan apa? Allah Ta'ala perintahkan kepada kita supaya sembahyang dan kemudian dia kaitkan dengan rezeki. Kan? Dalam ayat Quran tu disebut suruh sembahyang, kemudian dikaitkan pula rezeki. Allah jawab dalam bab sembahyang tadi, aku tak minta engkau rezeki, bahkan aku yang beri rezeki. Kenapa? Orang kita ni, tuan-tuan, bila dalam bab ibadat, bila suruh ibadat, kalau sembahyang je, pergi masjid aja, nak makan apa? Betul tak? Biasa orang begitu. Sebab kenapa? Dia punya hidup otak dia sebagai orang yang menganut pahaman parti gerakan. Tak gerak, tak makan. Kan parti gerakan macam tu, tak gerak, tak makan. Jadi tuan-tuan nak sebutkan, kalau itulah yang ada dalam kepala otak masyarakat kita, Allah dah bagi sebutlah. Dia kata, bab rezeki kau jangan tanya, itu urusan aku. Allah tak suruh tanya bab tu. Kenapa? Bab rezeki ni urusan Allah. Cuma bab ibadat ni urusan kamu sebagai hamba. Bab amalan tu urusan kamu sebagai hamba. Bab rezeki tu urusan Allah. Tapi orang selalu fikir bab yang tu. Tu yang saya sebut tadi, tuan-tuan. Bila kita ni, tuan-tuan, nak bermenantu, kita akan tanya kau kerja apa. Tuan-tuan, soalan tu tak payah tanya, tuan-tuan. Tak payah tanya pun orang tahu. Dah bahkan kalau tanya Pak Imam biasa jadi saksi nikah, kan disebut, dia kata fankihu fa innahu ya'ti bil mal. Nikahlah kamu, kerana kamu nikah dia akan mendatangkan harta. Kenapa dia tak kata kau kerjalah, kerja dapat harta, tapi dia sebut kau nikahlah, nikah dapat. Kan pelik, tuan-tuan, bila nikah bukan seorang, bertambah dua. Kan? Tapi Allah sendiri kata, Nabi kata dia akan mendatangkan harta. Ni yang kita kena faham konsep Islam. Konsep Islam yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan risau apa yang Allah Taala beri, tetapi kita kena tengok apa yang kita kena buat. Kalau tidak, tuan-tuan, perangai setan. Perangai setan. Tu. Boleh faham tak? Jadi hidup kita ni kena ikut macam mana yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang saya nak sebut, tuan-tuan, doa ni walaupun pendek mana pun yang disunjukkan oleh Nabi, buat. Kenapa? Itu ada hikmah di sebaliknya yang mana mendindingi hidup kita. Tu, mendindingi hidup kita. Tu yang kena jaga-jaga gitu. Kalau tidak, tuan-tuan, memang hidup kita ni serupa dengan setan. Sebiji. Kalau kita nak katakan kau ni setan, memang tak boleh terima. Tapi gaya hidup tu macam tu. Gaya hidup macam tu. Jadi artinya dalam Al-Quran dia menyebutkan orang munafik, perangai setannya tu dia tak hilang. Tu bahasa kasar dia.
Orang munafik, perangai syaitan dia tak hilang. Dan bila kata perangai syaitan adalah makhluk yang tidak mau taat perintah Allah. Jadi artinya kalau orang dah kawan dengan syaitan, memang payah nak taat perintah Allah. Saya pernah jumpa satu cerita, tuan-tuan, bukan satu cerita, menghadap satu kes, umur 68 tahun. Umur 68 tahun. Perempuan. Bila anak dia, tuan-tuan, bawa jumpa dengan saya, tuan-tuan, dia cerita 3 ciri ni. Ciri 3 ni cukup lah. Apa dia? Pertama, makan banyak. Makan banyak. Saya tanya, makan banyak berapa banyak? 3 kali ulang. Kalau pinggan penuh, 3 kali ulang. 68 tahun, 3 kali ulang pinggan. Agak-agak logik tak logik. Kan? Bila nak azan, kita bagi Bilal azan tu. Ada lagi 3 cerita tu. Kita sambung lepas ni, insyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Surah. 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 La haula. La haula. Allahu Akbar, Allah.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabb hadhihi da'wati tammati was salatul qa'imah ati Muhammadan. Baik tuan-tuan, saya sambung tadi. Tiga ciri yang saya sebutkan bahawa yang saya pernah jumpa. Satu, makan banyak. 3 pinggan 68 tahun. Tuan-tuan, ni contoh makan banyak 3 pinggan umur 68 tahun. Kita 68 tahun patut makin. Ini 68 tahun 3 pinggan. Dua, ni perempuan tuan-tuan berlaku. Yang kedua, disebut kalau marah bercakap tak boleh nak kalah. 68 tahun bercakap tak boleh nak kalah. Nombor tiga disebutkan bahawa amalan fardu dah mula tinggal. Kalau umur 68 tahun, makan kuat, bercakap pun tak boleh nak kalah. Tetapi yang ketiga fardu dah mula tinggal. Jadi bila jumpa ni tuan-tuan, saya pun suruhlah bacakan kalimah syahadah. Maknanya baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baca tu nak suruh baca 9 kali ulang. Baru 6 kali ulang tombang lah. Baru 6 kali ulang tombang. Bila tombang ni tuan-tuan dekat pangkuan anak dia, tiba-tiba sadar. Bila sadar balik, perkara pertama yang keluar daripada mulut dia, dia kata siapa yang buka baju mak? Siapa yang buka baju dia? Padahal dia pakai baju tu, pakai tudung, pakai baju, tetapi keluar daripada mulut dia, dia rasa baju dia dibuka. Cuba tuan-tuan fikir sendirilah. Itulah tuan-tuan dalam keadaan hidup, yang keadaan kita ni bila tak ikut gaya hidup Islam. Jadi macam tu, dah terbiasa. Sebab Allah Ta'ala sendiri sebut, dia kata bila kita hidup tak ikut cara Islam, Allah jadikan syaitan untuk goda dia, dan sampai syaitan ni jadi kawan. Bila kata syaitan jadi kawan, fikir sendirilah tuan-tuan. Bila jadi syaitan tu jadi kawan, dia gaya hidup tu, gaya cara hidup tu yang tak dijaga. Sebab tu penting gaya hidup Islam. Saya pernah tanya tuan-tuan, masa satu kuliah saya tanya, memberi salam. Beri salam ni kan Nabi kata ifsus salam bainakum ila man arafta wa man lam ta'rif. Kamu berilah salam kepada orang, kepada siapa juga, sama ada kau kenal ataupun tak kenal. Jadi saya tanya tuan-tuan, ada 3 jenis salam yang berbeza. Saya kata pertama, salam masuk dalam rumah yang ada orang. Salam masuk dalam rumah yang tak ada orang. Dan salam dengan ahli kubur. Salam ahli kubur. Jadi bila saya tanya salam ahli kubur ni macam mana? Salam ahli kubur. Jadi ada yang kata assalamualaikum ya ahlal kubur. Betul lah tu? Tapi tak habis. Tak habis. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa inni insyaallahu bikum lahikum. Ayat tu baru habis. Salam sejahtera pada ahli kubur dan aku insyaallah akan menyusuli kamu. Saya tanya tuan-tuan kat ni, ketiga saya tanya Pak Imam, masa tengah makan tu dia sebut rupa-rupanya surau tak pernah 12 tahun buat majlis Maulid Rasul. Tak pernah buat majlis Maulid selama 12 tahun. Hari saya datang tu baru buat balik, selepas 12 tahun tak pernah buat. Lepas tu saya tanya pula orang, beri salam macam mana? Dia kata beri salam ni kalau jumpa orang, assalamualaikum warahmatullahi. Kalau masuk rumah yang tak ada orang, tak ada jawab. Masuk rumah tak ada orang, beri salam dia. Super tak? Cikgu, macam mana bunyi dia? Wassalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Tu rumah tak ada orang, kan? Maka masa saya tanya tu, tak boleh jawab seorang pun tak jawab. 12 tahun tak buat maulid. Saya kata apa? Ni kena buat kelas majlis ilmu. Sehingga apa? Benda-benda yang simple dalam Islam pun tak tahu. Simple je, beri salam. Bahkan Nabi pernah sebut salam ni,
kepada kau kenal ataupun tak kenal. Dalam akhir zaman besok orang beri salam kepada orang yang dia kenal je. Yang dia tak kenal dia tak beri salam. Itu dalam hadis Nabi. Jadi memberi peringatan kepada kita. Benda tu ada cara hidup Islam. Tetapi kalau tak diterangkan dan tak dijelaskan, orang tak buat. Orang tak buat. Simple aja. Macam tadi saya sebut tuan-tuan cerita bangun tidur dengan tidur tu. Itu cara hidup Islam. Kalau tidak tuan-tuan, kita kesetanan tadi tu. Masa tidur pun syaitan datang, masa bangun tidur pun dia ada, masa masuk jamban pun dia ada, ngadap orang rumah pun dia ada, masa makan pun dia ada. Dia ikut itu tu. Cumanya kita ni tuan-tuan bila tak mengaji, bila kita tak belajar, kita tak rasa yang syaitan kacau. Kita tak rasa. Tak rasa. Tuan-tuan tengok bila tengok TV tuan-tuan, tengok cerita pula Maharaja Lawak, ketawa bukan main, kan? Padahal kita ketawa tuan-tuan ketika itu syaitan tengah cocok tu. Tengah cocok. Kita suka. Kan suka. Ni tuan-tuan kena jaga-jaga. Sebab itulah kata Allah Taala Quran, orang-orang munafik ni dia akan jumpa dengan kawan-kawan dia. Siapa dia? Quran kata syaitan tu. Jadi tuan-tuan kena jaga. Hidup kita ni kena perhati. Tempat syaitan tu mana, tempat kita tu mana. Kan? Kita tempatnya kat rumah, kat masjid. Tempat kita kat rumah, kat masjid. Tempat kat rumah, kat masjid ni bacalah Quran dengan wirid. Tapi kita ni pula tuan-tuan bawa rukuk. Macam mana nak dapatkan syafaat Nabi? Bawa rukuk. Bukan tuan-tuan, tempat lain tuan-tuan. Kan? Itu sebab ada satu ceramah tuan-tuan, orang kata, orang tanya, rukuk ada tak dalam syurga? Kan? Ni satu, rukuk ada tak dalam syurga? Kan? Maka ustaz ni jawab kata ada. Cuma yang tak ada dalam syurga ni api je. Rukuk ada dalam syurga, cuma yang tak ada dalam syurga ni api. Jadi kalau nak api tu terjun kat neraka dulu. Tuan-tuan, kan? Itu dia. Gitulah jawabnya tuan-tuan. Manusia punyalah sayangnya tu nak ninggalkan benda yang tak elok. Bukan senang nak tinggalkan. Kalau tak praktikal tuan-tuan, payah nak buat. Payah. Betul lah. Kalau tak praktikal, susah nak buat. Sebab itulah tuan-tuan, kena ikut cara Nabi SAW. Supaya kita ni tidak dipengaruhi oleh syaitan. Syaitan memang dah buat kerja dia. Itu dah memang kerja dia. Kita terpengaruh ke tak terpengaruh, memang dah dia buat kerja dia. Cuma kita ni jangan terpengaruh. Wallahualam. Cukuplah sekadar tu tuan-tuan malam ni. Kita macam mana? Kalau ngaji Quran macam mana dia kacau? Tuan-tuan. Quran menyebut wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Bila datang pujukan-pujukan syaitan itu, maka kamu kena minta lindung dengan Allah. Sebab tu bila kita baca Quran ni tuan-tuan, bila kita sebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syaitan bila kita bertaawuz dia cabut lagi. Dia cabut lagi. Tetapi tuan-tuan, dia boleh datang balik. Dia boleh datang balik. Hujahnya macam ni tuan-tuan. Tuan-tuan ingat tak dulu saya cerita macam mana cerita ayat kursi tu? Ayat kursi. Tuan-tuan ingat cerita tu? Cerita ayat kursi pada zaman Nabi SAW, di mana ada seorang sahabat jaga Baitul Mal. Malam-malam tengok rupa ada lembaga datang ambil curi, dia tangkap lembaga tu. Tangkap lembaga tu, kata lepaskan aku. Kalau kau lepaskan, besok aku tak datang. Maka dia lepaskan. Besok tengok lagi, datang lagi. Tangkap lagi. Dia kata lepaskan aku, besok aku janji tak datang. Kali ketiga datang. Bila datang tuan-tuan, kali ketiga dia tangkap. Dia kata apa? Kali ni kau lepaskan aku, dan aku janji lepas ni aku tak datang. Dengan syarat apa? Kau baca ni, aku ajar ni, ayat ni kau baca, besok aku tak datang. Apa dia baca? Ayat kursi tu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai habis. Jadi bila dia bacakan benda tadi, dia balik besok pagi jumpa dengan Nabi. Nabi dia beritahu pada Nabi, malam tadi orang ni datang dah 3 hari, kali ketiga dia suruh baca macam ni. Maka Nabi kata sadaqal khabis. Nabi kata betul lah al-khabis. Habis tu siapa? Setan tu. Setan pun pandai baca kursi tu kan. Kalau ikut sejarah tu, dia pun
Pandai. Artinya tuan-tuan, bagi nak membentengi kita daripada gangguan syaitan ni, bacalah ayat-ayat yang diperintahkan oleh Allah dalam keadaan hati kita ni betul-betul ikhlas. Dalam keadaan hati kita betul-betul ikhlas. Kenapa? Quran sendiri kata syaitan tak boleh nak goda orang yang ikhlas. Tak boleh. Allah Ta'ala cuma Quran, Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna fil ardi walau yanahum ajma'in. Ya Allah, aku bersumpah nak sesatkan hamba-hambamu illa kecuali ibadaka minhumul mukhlasin, hamba kamu yang ikhlas. Jadi kalau kita baca Quran tuan-tuan siap dengan ta'awuz, kita kena jaga niat ikhlas. Kalau kita baca tak ikhlas, baca riak, dia bertenggek kat kita. Ikhlas dia tak akan mampu untuk kacau. Apa juga amalan, kita semayang, baca Quran, kita belajar, kita ikhlas kerana Allah, syaitan tak mampu nak kacau. Tetapi kalau kita buat amalan tidak ikhlas, memang dia kacau. Walaupun baca Quran. Kan? Senang aja. Kadang-kadang masa nak baca Quran tu tuan-tuan, dia nak kacau tak boleh sebab kita baca kalam Allah. Macam mana dia cucuk? Senang aja. Kan? Kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim sampai habis sadaqallahul azim. Syaitan datang balik. Macam mana? Syaitan cucuk sikit je. Dia tanya member dia, aku baca Quran tadi sedap tak? Kan? Orang yang baca Quran tu bual dengan kawan dia, aku baca Quran tadi sedap tak? Maka orang kata, oh sedap. Kan? Dia minta kata sedap tu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Dipuji, betul tak? Bila puji, artinya dia baca tadi bukan kerana Allah, mengharap puji, syaitan dah masuk lagi dah. Syaitan cocok sikit aja. Quran kata allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Tu suratul nas kita baca. Syaitan ini dia memberi was-was di dada manusia, sudur. Sudur ni hati kita lah. Dia bagi was-was kat kita. Tu kerja dia. Kan? Kita kerja dia. Kita tadi contoh dah ambil semayang dah 3 kali basuh tangan dah. Dia datang lagi was-was. 3 ke 2, 3 ke 2. Macam-macam. Kadang-kadang semayang dah jadi imam ni, jadi imam dah yakin dah ni 4. 3 ke 4, 3 ke 4. Kan? Bangun lagi. Makmum kat belakang sahkan. Subhanallah. Oh, rupanya dia terlebih. Kan? Hak tadi tu masuk dah dalam tu. Tu tuan-tuan, maknanya dalam ibadat pun syaitan kacau. Cumanya yang dia tak mampu kacau orang yang ikhlas. Jadi kena latih diri untuk ikhlas. Wallahu alam. Sekadar tu tuan-tuan malam ni, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wa sya'an mubarak wa yaqinan shadiqan wa dinan qayyima. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.